Hai, selamat malam. Hari ini cikgu akan membaca buku cerita yang bertajuk Anak Bangau yang Pemalas. Mari kita lihat dulu. Buku ini ditulis oleh Maruwiah. Manakala ilustrasinya oleh Rizwan Amin. Penerbit buku Pustaka Aspirasi Ilmu. Jadi kita akan baca. Di sebuah hutan ada sebuah kolam. Di situ tinggal sekumpulan bangau. Mereka mendirikan rumah di tepi kolam. Setelah bekerja, anak-anak bangau akan bermain-main di dalam kolam. Mereka sangat gembira kerana air kolam itu tidak pernah kering. Dalam sebuah keluarga, terdapat seekor anak bangau yang pemalas. Anak bangau itu hanya tahu bermain sahaja. Jika ibu atau bapaknya meminta berbuat sesuatu, ia tidak diambil peduli. Apabila ibu meleterinya, anak bangau akan membawa diri jauh-jauh dan hanya pulang menjelang petang. Anak bangau juga malas mencari ikan. Anak bangau hanya memerhati anak-anak ikan bermain-main di hadapannya. Apabila lapar, anak bangau balik ke rumah dan memakan makanan yang disimpan ibunya. Setelah kenyang, anak bangau akan tidur atau keluar bermain semula. Musim kemarau sudah tiba. Air kolam di kawasan kediaman kumpulan bangau semakin berkurangan. Ikan juga hampir kehabisan. Bangau-bangau itu terpaksa terbang jauh mencari ikan di kawasan lain. Ibu dan bapa anak bangau berharap anak mereka membantu mereka kerana mereka sudah tua. "Tolonglah ibu mencari makanan," katanya ibunya suatu hari. "Nantilah bu, penatlah," kata anak bangau. Anak bangau akan tidur sahaja di rumah atau tepi kolam. Setiap hari anak bangau selalu bangun lewat. Anak-anak bangau lain sering bangun awal, membantu ibu bapa masing-masing mencari makanan. Anak bangau yang malas itu hanya akan bangun apabila perutnya telah lapar. Anak bangau kemudian akan memakan apa sahaja yang terdapat di dapur. Anak bangau tidak mengendahkan kesibukan ibu bapanya mencari makanan. "Apa nak jadi dengan anak kita ni, bang?" kata ibu bangau kepada bapa bangau suatu hari. "Malu kita dengan bangau lain, lagipun ia kena hidup berdikari. Sampai bila hendak bergantung dengan kita?" tambah ibu bangau lagi. "Kita kena buat sesuatu," kata bapa bangau pula. "Saya akan paksa dia buat kerja," kata bapa bangau. Esoknya, pagi-pagi lagi anak bangau dikejutkan. "Kamu kena bangun sekarang juga, jangan degil," kata ibu bangau. "Kalau kamu tidak buat kerja, kamu tidak diberi makan," tambah ibu bangau lagi. Anak bangau terus tidur. Anak bangau pura-pura tidak mendengar arahan ibunya. Ibunya menariknya, namun anak bangau tidak mahu bangun. Bapa bangau meletakkan anaknya di atas pelepah pinang. Bapa bangau menarik pelepah itu ke tepi kolam. Geseran terkena batu-batu kecil mengejutkan anak bangau. Apabila anak bangau sedar, anak bangau telah jauh meninggalkan rumah. Anak bangau disuruh mencari cacing tanah untuk umpan ikan. Mereka terpaksa memancing ikan. Hal ini kerana ikan semakin sukar didapati. Anak bangau menggunakan cangkul untuk menggali tanah. Cangkul itu berat. Badannya berpeluh-peluh. Baru beberapa kali lambuk, anak bangau sudah kepenatan. Anak bangau melihat bapaknya menggali tanah dengan tekun. Anak bangau berasa kasihan kepada bapaknya yang sudah tua. Setelah mendapatkan banyak cacing, anak bangau pergi ke kolam pula. Anak bangau memancing ikan. Setelah beberapa jam duduk di kolam itu, tiada seekor ikan pun yang diperolehnya. Anak bangau menjeling pada ayahnya. Ayahnya telah mendapat beberapa ekor ikan. Anak bangau berkata kepada dirinya sendiri, "Kenapa aku tidak mendapat ikan?" Anak bangau semakin lapar. Ikan masih tidak juga kelihatan. Cuaca semakin panas kerana hari semakin tinggi. Akhirnya barulah anak bangau sedar betapa susahnya ibu dan bapaknya mencari makanan.
Anak bangau pula hanya berehat-rehat dan bermalas-malas pula. Tiba-tiba ibunya datang. Ibu membawa sedikit makanan dan minuman. Anak bangau terus makan dengan lahap. Anak bangau tidak berkata apa-apa lagi. Perutnya sangat lapar. Selepas makan, anak bangau memancing lagi. Anak bangau bertekad untuk mendapatkan beberapa ekor ikan. Anak bangau tidak sedar hari sudah petang. Menjelang senja, anak bangau pun pulang. Anak bangau sangat gembira kerana berjaya mendapat beberapa ekor ikan. Anak bangau pulang dengan bangga. Esok anak bangau hendak memancing lagi. Anak bangau tidak mahu bersikap malas lagi. Okey, sekian. Semuanya ada 16 muka surat. Di cerita ini mengajar kita untuk melakukan sesuatu perkara. Janganlah bergantung kepada orang lain. Belajarlah untuk berusaha sendiri kerana orang yang berusaha pasti akan berjaya. Selain itu, peribahasa, kalau baik jadikan teladan, kalau jahat jadikan sempadan. Semoga cerita ini bermanfaat buat murid-murid semua. Sekian, selamat malam.